masuk dekat dalam pintu utama tu, ramai gila cap. Aku dah terpegun, aku terkaku, aku berdiri kat situ keluar, aku tak boleh cakap apa-apa. Aku tengok je. Diorang pergi dekat semua yang ada dekat kita orang ni baring, and diorang duduk dekat tepi tu cap. Aku macam, wish, diorang buat apa ni أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni hari Senin, macam biasalah. Hari Senin kalau kat Ashraf channel ni kita nak borak tentang kisah-kisah seram. Hari ni Acah nak kongsi dengan korang tentang satu kisah yang mana dihantar, katanya berlaku pada tahun 2018 dan terjadi ketika dia berada di satu pusat penempatan akibat bencana banjir yang terjadi di Pantai Timur pada waktu tersebut. So apa yang terjadi, apa kisah dia pada waktu tu, kita akan kongsi sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit bell notification guys. So kita roll intro dulu. Let's Okay guys, so itulah dia intro kita. Untuk hari ini, kita nak berkongsi cerita tentang apa yang terjadi dekat sekeliling kita kan guys. So, Acah nak ajak korang semua kan, Acah nak ajak korang semua, mungkin kita boleh sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada semua yang terkesan akibat banjir baru-baru ni. Okay, so kejap lagi kita akan cerita lebih pada ni. Okay guys, kisah dia ni dihantarkan kepada Acah lebih kurang seminggu yang lepas. Orang kata apa, tak expect pula benda ni boleh di blend in dengan tajuk media sosial ataupun tajuk semasa kita sekarang, which is banjir kan. Okay guys, cerita ni dihantarkan oleh seorang brother ni, nama dia Khairul. Khairul ni dia berasal daripada Kuantan, Pahang. Menurut Khairul, bencana alam yang biasanya akan tiba di musim tengkujuh di hujung tahun ni sebenarnya sudah biasa dilalui oleh penduduk-penduduk dekat area-area sana. So dia kata macam benda-benda yang macam ni dah expect tau. Diorang dah jangka. Ada yang daripada diorang dah letak bot dah dekat tepi rumah. Tapi itulah, bila bencana ni jadi, bila benda ni semua dah tak terkawal, mereka ni terpaksa dipindahkan ke pusat orang kata apa, pusat penempatan sementara. Ya, itu yang lebih tepat. Okay guys, kita teruskan cerita tentang Abang Khairul ni. Okay, Abang Khairul ni berumur sekitar 27 pada tahun 2018 tu menurut dia. Alright, kisah dia macam ni. Masa hal ini terjadi, which is time tu tengah hot tau. Maksudnya dekat berita semua tengah melaporkan yang kawasan ni dah naik air, kawasan tu dah naik air. Waktu tu dah pukul 4.30 petang macam tu. Okay, pusat tu dengan rumah dia lebih kurang setengah jam ke 40 minit punya waktu perjalanan. So bila dia sampai ke arah tempat tu, dia kata memang kat situ cap dah ramai orang dah. Orang-orang yang terdahulu dah orang kata apa, dah terkandas, dah terjejas, memang dah ada kat situ. So memang ramai. Tapi time tu tak PKP lagi kan, so tak ada hal lah. Ramai gila. Saya nampak orang bagi-bagi bantuan apa semua, itu ini dia bagi kan. So saya dan juga beberapa orang yang lain ni pun turunlah daripada van tersebut and then pergi ikut serta ke tempat tu. Okey, saya 2 orang anak dan juga isteri waktu tu. Kita orang ni ditempatkan dekat bahagian hujung dewan. Okey, tempat tu dia lebih kepada macam balai raya tau. Balai raya tapi ada dewan kat belakang tu. So kira besar jugalah kat area Kuantan tu menurut dia. Okey, petang tu kita orang ni busy tolong sukarelawan lain untuk bantu agih-agihkan makanan lah. Sementara saya suruh isteri untuk jaga anak, duduk je tak payah buat apa-apa, and then dia tolong lah, dia ikut serta yang mana patut apa semua. And dia kata pada waktu aku tengah tolong ni apa semua, aku terjumpa dengan seorang pakcik. Nama pakcik tu Pakcik Wahib. Nampak orang tua ni lain, cuma dia ni orang kata apa,
orang-orang yang kalau kau pandang dia macam set-set orang tua alim senang cerita. Sebab dengan berpakaian jubah dia, dengan janggut dia, so dia ni memang orang kata apa, nampak macam okay, you have to respect this uncle lah, macam tu. Okay, aku pun pergi bertegur dengan dia orang apa semua, set-set kita lah kan. So dia kata dia ketegur apa semua, and dia tolong dekat area-area situ. And lepas dia orang dah lega sikit, itu orang pun start makan, aku pun pergi kat bini aku balik. Okay, so masa aku kat bini aku bawa makanan, aku bawa minuman apa semua, kita orang pun start makan. Waktu kita orang tengah makan tu, tiba-tiba Pak Wahid tu lalu dekat belakang aku waktu tu. So dia tanya, okay tak? Dia kata okay, semua okay. Anak-anak dah makan? Okay, semua okay cik. Cik dah makan belum? Aku tengah malam sikit makan, sekarang tak lalu makan. Dia kata macam tu dengan aku. So aku pun macam, oh ya ke? Lama lagi ni baru lepas maghrib ni kan. Ni lepas solat ke makanlah cik? Tak apa, aku nak solat dulu. Dia kata macam tu. Yelah, ni nak jemaah sekali, jom lah. Boleh, tak apa. Ni sekejap lagi saya datang. Cik pergi dululah. Dia kata macam tu. So Pak Wahid tu pun gerak terus untuk pergi kat belah hujung tu, sebab diorang ada solat dekat tepi tu. And waktu tu pukul lebih kurang 9 nak ke 10, 9.30, 9.40 macam tu, aku nak ke toilet pada waktu tu. Dalam waktu aku nak ke toilet tu, aku terdetik hati di mana aku nak pergi cari Pakcik Wahid tu. Sebab dia kata tadi dia tak makan lagi. Aku pun risaulah, sebab aku tak nampak pun dia ada anak ke, ada bini ke. Aku pun nak pergi tengok lah, nak pergi make sure kan. So aku pun membatalkan niat aku nak ke toilet. Aku pergi ke arah belah kanan, di mana tempat-tempat macam dia orang punya puak lah dekat situ kan. So aku pun pergi tinjau. Aku tak jumpa Pakcik Wahid tu. Aku macam mana orang tua ni? Nampak macam kat sini, tak ada pula. Aku pun macam tak apalah. Aku pun keluar daripada dewan tu, pusing belakang balai raya untuk pergi ke toilet. Waktu aku keluar pergi ke balai raya tu aku terserempak dengan Pak Wahid tu waktu tu. Aku jalan-jalan, Allahu Akbar, pakcik, ya Allah, terberanjat saya. Tertembung kat sini pula. Lepas tu tiba-tiba, out of nowhere, Pak Wahid tu cakap macam ni, Hasan, kau cari aku? Ada apa-apa ke? Tak adalah, saya saja je. Pakcik tak makan lagi kan, takut apa-apa ke, nak bawa makan bagi pakcik. Mana pakcik tahu saya cari pakcik? Adalah yang bagi tahu, dia kata macam tu. Saya nak pergi toilet ni kejap. Nanti saya cari pakcik balik kat sana. Okey. So kita orang pun berselisih. Aku pergi toilet, aku pun nampak Pak Wahid tu masuk balik ke arah dewan tersebut. Selesai je aku pergi toilet, aku balik kat bini aku. So waktu tu kita orang pun dah tengok jam, dah pukul 11 lebih apa semua. Lampu pun telah pun ditutup. Aku pun dah penat, bini aku pun dah penat. Kita orang pun baring, and then nak tidur waktu tu. Anak aku ni memang senang handle memang tak ada banyak songeh, tak banyak kena, senang tidur. Memang macam bapak dia, letak lelap. Okey, waktu aku nak tidur tu, biasalah kita hatinya tak senang. Family memanglah depan mata, tapi itulah rumah ke apa-apa dekat bukan depan mata ni, of course kita risau kan So nak jadikan cerita, aku tak dapat nak lelapkan mata waktu tu So aku pun macam ke kiri ke kanan, sampailah satu ketika aku terdengar bunyi bising dekat belakang dewan yang kita orang duduk tu. Sebab kan kita orang duduk kat hujung kan, kita duduk macam kat corner tau. So kat belakang tu dia macam ada satu pintu yang boleh menghala keluar macam tu. So aku pun macam apa bunyi bising malam-malam buta ni kan. Aku pun nak bangun, nak pergi check, takutlah kan kot ada mengompak ke apa, pencuri makanan ke kan. Aku macam nak bangun sorang-sorang, takut ni. Tapi aku gagahkan diri juga pergi check. So aku pun bangun tinggalkan anak dengan bini aku. Aku berjalan ke arah belakang sampai ke hujung dewan pada waktu tu. Masih lagi terdengar bunyi hingar-bingar dekat situ. Macam ramai orang kat belakang tu. So aku expect mungkin ada lagi penghuni ataupun orang-orang kat situ yang tak tidur lagi, tapi lepak kat situ lah. Sebab time tu aku tengok baru pukul 12.45 malam. So mungkin ada orang tak tidur lagi. So aku pun bangun dan pergi kat belakang dewan. Sampai aku kat belakang dewan yang peliknya tak ada siapa-siapa dekat situ Aku macam tadi aku dengar bising, tak ada apa-apa pula. Dia kata macam tu. So aku pun patah balik untuk balik ke dewan tersebut. And waktu tu
aku terperanjat gila cap. Sebab masa aku toleh ke belakang ke arah dewan cap, aku nampak dekat pintu utama dewan tu cap, seperti ada satu rombongan yang baru sampai, tapi pakaian diorang serba putih, serba jubah, serba serban. Masuk dekat dalam pintu utama tu, ramai gila cap. Aku dah terpegun, aku terkaku, aku berdiri kat situ keluar, aku tak boleh cakap apa-apa. Aku tengok je. Diorang pergi dekat semua yang ada dekat kita orang ni baring, and diorang duduk dekat tepi tu cap. Aku macam, uish, diorang buat apa ni kan? Time tu bulu roma aku semua dah naik memang dah seram jantung ni memang dah nak pecah lah. Aku jalan ke depan, and aku belok ke kiri. Aku masuk dalam toilet. Aku nak basuh muka. And masa aku masuk toilet tu cap, aku terperanjat sebab Pak Wahid seolah-olah tunggu aku kat dalam toilet tu. Kau buka pintu toilet, orang tua kat depan kau. Kau expect apa? Dia kata macam tu. Pak Wahid, kenapa Pak Wahid kat sini? Nak pergi mana? Pak Wahid tu tanya. Nak pergi toilet lah. Kau dah nampak ke time tu? Nampak apa? Tak ada apa. Saya nak pergi toilet je. Waktu tu aku dah rasa macam tak betul lah. And aku pun pergi ke arah sinki. Aku basuh muka cap. Aku tengok kiri kanan, tak ada siapa-siapa dah cap time tu. Aku dah risau dah waktu tu. Aku fikirkan anak bini aku je. Aku keluar daripada toilet tu cap. Aku pergi dekat area depan dewan tu, and then aku masuk. Masa aku masuk tu gelap cap. Makhluk-makhluk putih yang aku nampak tadi tu dah tak ada apa-apa. Aku tengok bini anak aku nyenyak tidur. Aku tengok semua orang lena tidur waktu tu. And pada waktu tu cap, aku terdengar something. Macam tu. Bunyi ada something yang tengah tiup dekat situ. Aku tengok kiri, aku tengok kanan. Semua orang senyap ni, tak ada siapa-siapa. Aku keluar ke arah luar dewan. Aku tengok keadaan hujan lebat. Dalam hati aku macam, ini start banjir lagi besok ni kan. And pada waktu tu cap, Aku dah macam lantak lah apa jadi pun. Aku nak masuk ke dalam dewan. Masa aku nak masuk ke dalam dewan tu cap, tiba-tiba aku terlihat cap, dekat hujung kotak makanan tu cap, dekat area-area supply makanan tu, kat situ cap, aku nampak ada sekumpulan manusia ataupun tidak sedang berkumpul mengelilingi tempat tersebut cap. And waktu tu aku macam, siapa pula ni malam-malam dekat sini kan? Ramai gila bai. Aku pun pergi dekat area situ. Assalamualaikum. Salah seorang daripada dia orang jawab salam. Waalaikumsalam. Ni saudara, ada makanan sikit sampai ni, kita orang nak hantar bantuan lah ni. So kita orang letak kat sini semuanya. Nanti apa-apa nanti bagi tahulah tau. Okey. Tak apa. Letak sini, nanti saya akan maklumkan kat diorang. Lepas tu kata, okey, kita orang turunkan barang. So dekat situ cap, ada beberapa orang yang tengah angkat barang untuk letak dekat atas tu. Tapi time tu dah pukul 1 pagi cap, dalam keadaan gelap, kau bayangkan. So aku pun macam, okey lah, ada bantuan sampai lagi kan. So tak pelik lah waktu tu. And waktu aku masuk ke dalam tu cap, untuk bagi tahu someone dekat dalam tu yang tengah berjaga, aku masuk ke arah macam like 20 second lah aku rasa. Aku masuk and aku nak pergi keluar balik sebab aku lupa nak tanya diorang ni datang pada NGO mana. Aku keluar cap, hilang. Tak ada siapa-siapa kat depan tu cap. Masalahnya bekalan tu cap dekat situ seperti seolah-olah tak terusik daripada awal-awal aku datang. Contohlah aku datang ada satu guni kampit, ada satu guni tepung, contoh aku datang. Tapi aku dah bagi-bagi orang kan, aku dah tolong orang. And bila aku datang balik, guni tu macam penuh lagi cap. Wah, aku kata memang dah lain macam ni. Aku pun masuk dalam dewan, and then aku pun pergi kat bini aku sandar, aku try baring. Waktu aku baring tu cap, aku baring, kau bayangkan aku baring, dan aku pandang atas tau, aku pandang ceiling. Masa aku pandang ceiling tu cap, ada seorang melalui aku and pandang aku macam tu. Dia lalu warna putih, dia pandang aku terperanjat, aku
aku pun macam aku pun macam berpaling lah. Dan pada waktu tu cap, aku terdengar satu bunyi yang sangat-sangat menakutkan. Jangan takut, kami tak kacau, tumpanglah. Macam tu lebih kurang. Dan pada waktu tu memang aku tak buat apa-apa. Aku senyap, aku menggigil waktu tu. Dan waktu tu bini aku terbangun. Dan bini aku tanya kenapa. Aku cerita semua kat bini aku. Dan bini aku kata jangan risau, mungkin kita ni tengah tumpang tempat dia. And then besok tu cap, starting the day, aku dah tak jumpa dah cap Pak Wahid tu. Memang tak ada dekat situ. And aku tanya juga NGO dan juga beberapa abang kat situ, dia kata figure tu memang tak ada. And yang paling aku heran sekali cap, aku tanya dengan bini aku waktu tu, dia kata awak ingat tak semalam petang yang saya ada borak dengan pakcik tu, dia kata dia nak makan tengah malam, awak ingat tak? Lepas tu bini dia kata, pakcik mana? Yang tegur awak tu kan makcik. Pakcik mana? Kau bayangkan Mat, aku dah terserempak dengan siapa, aku dah terlepak dengan siapa, and apa makhluk-makhluk yang aku terjumpa sepanjang aku dekat situ cap. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Brother Khairul kepada kita. Wallahualam, betul ke tidak kita tak boleh nak judge kan. Tapi kalau benda ni betul, ini adalah satu pengalaman yang cukup mahal, cukup rare dan juga cukup, nak kata manis tak cukup style lah aku rasa kan. So itulah dia guys, cerita yang Acap nak kongsi dengan korang pada malam ni. Sebenarnya bukan Acap tak nak buat banyak cerita tau malam ni, but sebenarnya kita sedang bersimpati terhadap apa yang terjadi dekat Malaysia ni, mangsa-mangsa banjir yang tengah terkesan. So Acap rasa mungkinlah ada di antara subscribers Acap, ada di antara followers ataupun penonton video-video Acap yang sedang ataupun yang masih lagi tengah struggle hidupnya akibat bencana banjir ni. Acap mohon kepada korang yang mungkin ada saudara mara, mungkin ada siapa-siapa yang tengah terkesan, boleh DM Acap dekat Instagram Acap. Please need you guys punya help. Sebab bukan Acap tak nak menyumbang dekat yayasan mana-mana, tidak. Tapi Acap kalau boleh go through to personally, lebih elok lah. Tapi kat sini Acap nak cakap, Acap harap korang jangan salah faham. Acap mungkin tak mampu nak selesaikan semua masalah korang, tapi Acap cuba bantu mana yang Acap mampu. Okay, so kat sini Acap doakan yang terbaik untuk semua mangsa-mangsa banjir. Harapnya tabah dan cekal atas ujian bencana ini. InsyaAllah ada hikmah yang baik-baik InsyaAllah lepas ni. Kita yang mana masih lagi ada ruang yang selesa, boleh makan KFC, boleh baring atas katil, di mana mereka sedang bertugas lumus. Ada yang tidur atas rumah, ada lagi yang mungkin lambat dapat bantuan, terpaksa duduk dalam gelak gelita, ada baby, ada ibu mengandung, ada yang nak beranak, whatever is it. Kita doakanlah yang baik-baik untuk dia, okay? Kita jangan pernah kufur nikmat yang diberi percuma, kerana tak ada apa-apa lagi nikmat yang perlu kita dustakan yang Tuhan dah bagi pada kita hari ini. Sentiasa bersyukur dan jangan mengeluh ketika kita diuji. InsyaAllah ada hikmah yang baik-baik selepas itu nanti. So guys, sampai sini saja seram isinan kita pada malam ni. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Jaga diri guys. Ingat tadi Acap cakap boleh DM Acap kat Instagram, okay? Semua link ada dekat description. Korang just klik pergi kat Instagram Acap, pergi DM Acap. See you and see you guys. Assalamualaikum. Wassalam. Bye.